Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung. Tak banyak dah, kita tinggal beberapa lagi publisher untuk kita bincang bagaimana untuk mendapatkan artikel yang baik, yang berkualiti dan sebanyak mungkin supaya kita mendapatkan artikel yang mencapailah orang kata tahap secara habis-habisan supaya kita dapatlah meningkatkan kualiti dari segi memilih artikel yang baik dan seterusnya untuk proses kita menerbitkan artikel nanti juga ada berkaitan dengan artikel jurnal ni. Jadi kita dapat juga memastikan kita punya pemilihan material ataupun memenuhi spek sebuah jurnal untuk menerima artikel kita sebelum diterbitkan. Maksudnya dia boleh terimalah pemilihan artikel kita. Seterusnya membantu kita untuk meningkatkan peluang untuk kita terbit dekat artikel jurnal berindeks, Web of Science, Scopus, ERA ataupun MySite. Kalau kita dapat terbit dekat Web of Science dengan Scopus, kita mengharapkan Q yang tinggi lah, Q yang baik iaitu Q1 dan Q2. Okey, kita sambung. Untuk petang ni kita akan masuk dekat Emerald. Okey, di Emerald. Okay, Emerald Publishing was found in 1967. Lama juga dah lah So memang kalau dulu orang kenal Emerald ni orang bidang business dengan management. Tetapi sekarang dah ada banyak penambahan dalam bidang healthcare, bidang social care, education and engineering. So ada lagi topik sub topik nanti kita akan tunjuk lagi bidang-bidang yang sesuai untuk hantar dekat Emerald. Okey, ini dia punya link. Okey, http www.emeraldgrouppublishing.group.com about. Okey. Okey, ini journal. Kita kena klik journal. Okey, lepas kita dapat website ni, okey, kita akan klik journal dekat sini. Okey. So, kita ada e-journal. Dalam journal ada banyak. Kita akan klik e-journal. Okey, dah ada banyak e-journal kat sini. Termasuklah kita nanti akan explore juga bagaimana nak dapatkan open access. So nak beritahu bahawa journal banyak sekali dekat Emerald. Okey, ini bidang-bidang dia. Ini bidang-bidangnya. Accounting, finance, economic, business, management and strategy, HR, learning and organizational study, information and knowledge management, marketing, operation, logistic, quality, property management and built environments, public policy, environment management, tourism and hospitality, education, engineering, health and social care, library information science. Jadi banyak juga sebenarnya dalam Emerald ni kita boleh masuk. Mungkin yang tanya dalam bidang Islamik pun banyak. Cuma kat sini mungkin dia Islamic marketing, Islamic information management, Islamic dalam HR, dalam learning, dalam education, Islamic dalam accounting, dalam health, dia boleh. Okey, ini spesifik untuk kita buat advanced search. So www.emerald.com inside advanced search. Okey, ini dia punya paparan. Macam biasalah kita juga boleh register dulu. Sebelum kita nak buat apa-apa kita boleh register. Kalau dah ada kita boleh login. Okey, macam biasalah kita kena register. Okey, selepas kita successful register, okey, dia akan bagi tahu semua kat email email yang kita bagilah yang mesti kita register. So kita dah boleh login. Okey, saya dah siap login dah. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, kita akan mulakan advanced search. Jadi kita klik advanced search kat sini. So bila kita klik advanced search, so dia ada beberapa maklumat kena masuk. Tadi kan kita pun dah biasa dah, bukan baru bagi kita dah. Daripada semalam lagi kita dah jumpa dah advanced search. So kita boleh masukkan beberapa keyword. Sekarang ni macam kita nak refresh balik sesi petang. So dekat belah kiri tu boleh pakai or dan pakai and. Saya tunjuk or dulu. Okay. Lean healthcare pakai or performance improvement or healthcare industry. So or lah. Nak lean healthcare atau performance improvement atau healthcare. Pakai 3 keyword lah. Tapi kita kawal dengan or. Jadi kita ambil semua all content. Okay. Jadi kita ambil daripada 2016 dan 2020 dan kita klik search. Okey, menemukan artikel yang banyak sekali lah hampir dekat 3,000 artikel. Okey, kalau spesifik 3,384 artikel. Okey, saya berminat dengan paper atas tu tapi malangnya kalau kita nampak simbol tu menunjukkan artikel ini bukanlah open access. So artikel ini tidak dapat full text, boleh guna akses dari perpustakaan universiti atau pilihan lain. Okey.
Contohlah saya klik artikel ni kan. Jadi artikel ni memang kena dapatkan full artikel. Okey. Alright, kita cuba daripada pakai or kita pakai and. Basically kalau tanya saya, kalau kita ni kalau kita bagi keyword memang berkaitan. Maksudnya kita nak cari tesis yang ada tiga keyword ni, iaitu lean healthcare, performance improvement dan healthcare industry, better kita pakai and. Nampak kan? And sini pun huruf besar. Okey. Alright, kita nak ambil 2016 hingga 2020. Jom kita klik search. Bila kita klik search, kita dapat banyak, kita dapat kurang sebab dia bukan or. Jadi kita nak satu tajuk tu ada tiga perkataan. Ada lean healthcare, ada performance improvement dan healthcare industry, lagi makin kecil lah. Dekat sini dapat detect 780 artikel. Okey, kat sini kita tak boleh juga nak dapat full text sebab dia bukan free access. Okey, kat sini kita boleh juga, kalau nak tengok open access kita boleh klik kat atas tu. Only open access. Jadi daripada 780 ni saya percaya ada beberapa artikel yang boleh dapat open access. Okey, kita memang tak dapat yang kat sini. Okey. Okey, jadi kita kat sini kita cuba nak kawal, kita nak control. Kita patah balik tadi. Okey, kita pergi keyword yang sama, lean healthcare, performance improvement 2016, nampak tak? Access type kita nak open access. Tadi kalau kita tak pakai open access berapa? 780. Tapi kita kawal dengan open access, kita dapat berapa? Kita dapat dalam 25. Ternyata daripada 780 ada 25 artikel daripada 780 tu open access. Jadi kalau masuk open access, semua artikel ni kita boleh dapat full text. Kalau yang 780 ni tadi, okey, kalau kata kita berkenan dengan paper The Promotion of PPM ni, okey, kita kena copy tajuk ni, kita kena pergi dekat library dan kita pastekan tajuk tu untuk dapatkan full text, ataupun kita gunakan makcik lambai itulah untuk dapatkan full text. Okey, kalau case ni untuk open access tadi, so apa saja artikel 25 artikel kat sini semua boleh dapat full text. Kalau contoh yang pertama tu Lean Leadership Attribute, a systematic review of literature. So klik PDF, okey, kita akan dapat full text. Begitu juga kalau kita klik kat paper bawah tu Lean Maturity and Quality in Primary Care, klik PDF, sebab ini adalah open access pun kita akan dapat full text lah. Okey, sekarang ni kita cuba nak gunakan satu lagi. Tadi gunakan 3, sekarang kita gunakan 4. Lean healthcare, performance improvement, healthcare industry, tambah lagi not manufacturing. Tadi and supaya kita tak nak bercampur artikel, sebab kita tak nak masukkan manufacturing, so kita tambah lagi not manufacturing. Okey, kalau tadi kita dapat jumpa 70, berapa tadi sikit tadi 25, so kita nak tengok pula kalau dengan tambah lagi not manufacturing jumpa berapa. So kita dapat jumpa berapa? 8 je. Daripada 25 lagi 8. Ternyata tadi artikel tadi tu bila kita tak kawal not manufacturing, rupanya campur dengan manufacturing. Okey, ini betul-betul services je. Jadi tinggal 8. Jadi kita boleh download semua ke 88 tu. Sebab yang ni bukan melibatkan manufacturing. Sebab bila cerita pasal lean ni banyak kaitan dengan manufacturing. Jadi kita klik tadi not manufacturing. Okay, alright. Jadi dapatlah full text. Tu artikel ni kan, Healthcare System, Typologies, Framework, Model and South Africa Health Sector. Klik PDF dia, dapatlah full artikel. Sebab yang ni adalah open access. Okay, kita boleh tengok view summary and details. Okay, kat sini dia ada DOI number kat sini. Okay, kita tahu daripada Journal International Journal of Health Governance. Kalau berminat, klik jurnal ni. Okay, kita boleh export. Kita kena tahu apa maklumat-maklumat lain lah. Kalau nak terbitkan artikel ni, better kita download guideline ataupun kita klik terus write for this journal. So bila nak read, bila nak hantar kat jurnal ni, International Journal of Health Governance ni, kita akan klik submit the journal lah. Okay, ni proses submission artikel lah. Macam biasa lah, nak submit artikel cerita sikit lah So kita kena register sebab tu kita kena create account. So kena fulfill lah sampai account tu dapat ni. Kemudian kita masukkan maklumat yang diperlukan dalam website tu lah. Kita punya nama, kita punya email dan fakulti, alamat. Okey, kita kena masukkan bidang-bidang kita. At least ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 bidang kena masuk. Okey, kemudian kena ada sikit buat lah. Yes, please keep me informed. So ada kalau ada maklumat kita kena tick. Yes, I have read now knowledge to link privacy policy. Okey. Okey, kemudian baru kita boleh log in. Barulah kita ikut dia punya author guideline dan kita bolehlah start begin submission. Lepas tu ikutlah follow the process. Okey. Sehingga lengkap lah. So kita kena kategorikan. Ni ada 6 section ni. 6 step. Masukkan type, title, abstract, file upload, masukkan keyword, author, institution, detail and comment, review and submit. Okey, kalau tak lengkap memang tak boleh nak submit apa. Kalau kita tak siap, kita terus save and continue, dia akan keluar. Dia kata kita tak lengkapkan lagi. Ada banyak yang missing yang kita tak settle lagi.
Okay, kita dah selesai dekat Emerald. Okay, next kita nak masuk dekat in the science. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya untuk berkaitan dengan Emerald. Okay, jadi kalau ada soalan memang tanya lagi lah dekat bahagian chat supaya saya tahu ya you all ada benda yang nak tanya berkaitan dengan Emerald. Jadi sekarang dah berapa dah? Science Direct 1, Taylor 2, Taylor and Francis tadi. Yang ketiga adalah in the science. Okay, sorry, Emerald. Kita masuk yang keempat, in the science. Okay, in the science ni dia macam color-color macam ber rakyat jugalah kan. Dia ada warna orange, biru dan hitam. Okay, so in the science ni baru. Okay, dia memang pada Geneva dan Switzerland. Kalau kita faham ada beberapa jurnal yang baru juga, yang dua, Frontier dengan apa satu lagi tu jurnal tu daripada Geneva, Switzerland juga. Dia baru lagi. Yang tu tak berapa nak establish. Tetapi yang ni in the science dah establish. Dia lagi senior. Sekarang ni dah banyak jurnal-jurnal yang okey, yang ada Web of Science dan Scopus daripada Switzerland. Tapi ada beberapa yang baru tu tak establish lagi. So, cuma yang ni dah quite established. In the science dah established. Jadi tak ada isu lah. Jurnal discontinue ke apa, memang in the science ni solid lah. So banyak bidang. Science, engineering, technology, management, public, business admin, environment, ecology, economic, sustainable development, computing, ICT, internet web service. Banyak education pun ada, social science pun ada sebenarnya. Okey, ini dia punya link, general link dia yang umum, www.indescience.com. Okey, ada macam-macam bidang kat sini, nampak tu yang ada tambahan tu. Society and leisure, ada macam-macam lagi subject area. Okey. Jadi kita akan pergi yang online punya version, sebab tu kita akan pergi website lain, www.indescienceonline.com. So ada macam ni paparan dia. So kita dah biasa advanced search kan, jadi kita boleh klik advanced search. Kalau nak tengok kategori journal computing ada 150, journal bidang ekonomi ada 48 journal, education, knowledge and learning ada 29 journal, energy environment ada 65 journal, healthcare, bioscience ada 30, management and business ada 171. Public policy kita ada 19 journal, risk, safety and emergency management ada 24, science, engineering and technology ada 155, society and leisure ada 28. Jadi banyak juga yang kita boleh submit di sini. Okey, kita explore, kita klik advanced search. So bila kita guna advanced search, dia sama macam Taylor. Kalau kita nak guna citation search, kita kena nama jurnal, kena masukkan tahun, masukkan volume, masukkan issue, masukkan page. Tapi yang lebih friendly untuk kita, seorang pelajar dan seorang researcher, kita guna advanced search untuk kita search artikel. Okey. Okey, kita gunakan advanced search. So advanced search kat sini sama macam tadi, sama dengan database dan publisher tadi. So kat sini saya nak gunakan 3 keywords. Saya gunakan sustainable manufacturing practice, saya guna automotive dan saya guna Malaysia. Katakan nak pakai 2 pun boleh. Saya nak guna 3 kali ni. So saya klik search dengan saya buat custom range daripada 2013 hingga 2020. Saya gunakan 3 keyword ni, saya search Bila saya search, saya tekan enter. So menemukan sebanyak beberapa artikel lah. So antara artikel kat sini kita tengok banyaknya artikel saya nampak ni. Saya memang banyak sangat terbit dekat InDesign. Kenapa? Sebab InDesign ni saya boleh hantar paper idea je. Itu artikel berbentuk konseptual, tak ada data pun. Jadi InDesign ni boleh terima artikel saya. Kalau you tengok ni, contoh nombor 1 ni paper saya. Nombor 2 ni pun nama saya. Nombor 3 ni student saya. Okey, yang nombor 4 ni pun student saya. Jadi mostly banyak. Kalau tengok dekat sini, kalau topik sustainable ni, Habibie Nurul Fazli tu, dekat topik ni saja ada 10 artikel yang dah saya terbit. Okey, 1, 2 dia, 2 ni. 2 dia ada student PhD saya. Okey. Alright. Jadi kita boleh gunakan apa-apa keyword ikut kesesuaian. Okey, kalau kat sini katalah saya berkenan paper nombor 2 ni, saya klik kat PDF. Okey, malangnya memang kita tak boleh access jurnal ni. Kena go through guna access university untuk kita langgan jurnal ni. Jadi untuk artikel sustainable management practice ni saya tak dapat full text. Okey. Alright, kita boleh juga guna advanced search, gunakan macam boolean teknik tu. Tadi tu kita gunakan tambah keyword. Jadi kita boleh juga gunakan boolean teknik dekat sini. Okey, dengan memasukkan sustainable management practice and performance, manufacturing dan bukan service search. Kita kontrol 2016 hingga 2020,
lepas tu kita klik search. Kat sini dia temu 3 je. Temu 3 je. 1 tu paper saya, 2, 3 tu paper orang lain. Jadi kita menemukanlah. Jadi dengan menggunakan boolean teknik ni akan mengencilkan kita punya pencarian. Okey. Alright, kemudian kalau kat sini saya minat paper pertama ni, sama juga klik PDF memang tak dapat full text. Okey, kita boleh buat auto search. Okey, kat selain daripada ni, kita boleh pilih kat sini. Tadi kalau you perasan dia anywhere, dia tulis kat sini anywhere. Jadi kita boleh juga tukar kat sini, kita nak buat tulis nama kita ataupun nama supervisor atau nama yang orang kita nak search. Lepas tu kita akan pilih kat sini klik authors. Okey, kalau kat sini saya tak ada, saya ambil old date lah. Maksudnya tak kira tahun bila pun, saya nak cari authors yang bernama Nurul Fazli. Jadi kita klik search. So dekat sini saya ada 13 artikel lah. Ini slide, ini apa? Screenshot saya lama dan mungkin statistik tu dah bertambah dah. So kalau student saya dia akan download lah semua artikel ni. Ini semua artikel-artikel ni kan. Jadi kita tahu yang ni ada artikel-artikel daripada Nurul Fazli. Okey. Jadi kalau kata supervisor kita boleh download. Okey. Yang ni option. Maksudnya ada setengah orang tu memang dia suka ikut. Macam kita lah, kalau kita beli buku disebabkan penulis. Sama juga kalau kita nak baca artikel, kita boleh prefer juga authors yang kita dah tahu dia adalah bidang yang sama dan dia banyak menulis artikel dan kita nak tengok artikel-artikel yang dia dah terbitkan. Jadi kita boleh search by authors, lepas tu tulis nama penuh dia, kemudian kita klik search. Dalam kes ni ada banyak lah. Katalah contoh saya nak download paper nombor 1 ni, kan, ataupun nombor 13 ni, so kita tak dapat lah sebab kita dah test tadi kan. Bila klik PDF tak dapat full text, kita kena access melalui universiti. Okay, kita boleh buat citation search. Selain daripada advanced search, kita buat citation search. Walaupun citation search ni unik sikit lah. Jadi dekat sini kita kena tahu nama jurnal lah. Dalam kes ni saya letak lah International Journal of Business Excellence, volume ni tahun 2020. Lepas tu saya buat citation search. Jadi temulah Journal International Journal of Business Excellence pada tahun 2020 tu ada 4 isu. So kita boleh tengok yang most read dengan most cite. Saya suka benda ni Mana-mana jurnal kalau you jumpa ada kolom most read dengan most cite ni, cuba klik dua-dua. Klik dulu most cite. Jadi saya nak hantar International Journal of Business Excellence. Okey, contohlah tajuk atas tu, Understanding the Connect Between Digitalization, Sustainability and Performance of an Organization. Okey, tajuk ni kita kena buat tajuk. Kalau kata you nak hantar ke International Business Excellence, Chief Editor suka tajuk ni. Tajuk yang kedua, Attitude Towards Celebrity Endorsement, Case Study, Endorse Student Using Personal Care, The Role Workforce Skill Development for Entrepreneurship and Monetization Perspective, Theoretical Model for Antecedent Customer Directly in Facility, Embrace Before Too Late Prediction Future. So tajuk-tajuk ni yang ditunjukkan yang most read atau most cite ni menunjukkan bahawa publisher nak tajuk-tajuk macam ni lah kalau you nak hantar kat sini. Sebab dia ni anak emas dia orang ni. Sebab artikel ni banyak dapat baca dan banyak most cite. So memang publisher memang suka kalau banyak citation. Jadi kalau dia pun tahu kalau orang lain buat tajuk seakan-akan tajuk macam ni akan mudah dapat banyak citation. Itu pun tips. Tadilah kalau kata nak masuk jurnal, katalah jurnal ni Q1. Macam mana nak tembus jurnal Q1? Check artikel yang most cite dan most read. Make sure artikel kita seakan-akan dengan artikel yang most cite dengan most read. Most citation lagi penting lah dalam kes ni. Okay. Contoh kat sini, kita nak explore jenis yang terbaru kat sini, kita ambil volume yang terbaru, volume 2 dengan nombor 4. Kita berkenan dengan artikel nombor 2 ni, Quality Management and Business Excellence. So kita klik PDF. Sama kan, kita still tak boleh nak access, kita kena gunakan access university. Okay, ini proses kalau nak submit artikel lah. So submit artikel di kat bahagian InDesign Submission. Okay, kat sini ada guideline, ada InDesign Submission dan juga submit an article. So ada proses dia. Kita kena klik dekat submission guideline for authors. Okay, kita kena register dulu apa-apa pun. So bila register, kita kena author register. Okay, kita kena masukkan semua maklumat yang diperlukan. Okay, kemudian kita dah boleh login dah. Okay, bila kita boleh login, kita nak submit, klik dekat button authors. Reviewer ni kalau untuk kita nak jadi reviewer, tapi kita sekarang ni adalah penulis artikel, jadi klik authors. Jadi klik authors, klik button submit. So submit tu ada 4 step. Choose a journal, title authors, upload file, propose for effort, confirm check output. So kena go through satu-satu proses lah sampai habis. Okay, kalau nak hantar kat InDesign, similarity index dia 25% dia. Okay. Okay, kemudian dah settle semua, lepas tu kita klik lah okay. Tapi still tak boleh nak proceed sebab kita tak lengkap. Once kita tak lengkap, memang kita tak boleh nak submit. Okey, dah selesai dah. Contoh jurnal kedua petang ni, selain daripada
Emerald kita akan pergi pada Sage. Okay. Ada soalan? Okay, ada soalan. Okay, it's good. Okay. Untuk submission artikel tu biasanya berapa lama artikel tu review dan akan dapat feedback daripada review. Okay, untuk soalan admin kan. So journal ni basically setahun. Basically bermula setahun ke 3 tahun. Untuk sampai terbit ni mengambil masa 3 tahun. Bukanlah kata artikel kita 3 tahun, tapi you kena tahu basic dia setahun hingga 3 tahun. Okay, 12 bulan ke 36 bulan. Okay, katalah kita submit bulan 1 Februari. Katalah kita submit 1 Februari. Basically ni, jurnal ni akan buat review. Okay, biasanya jurnal ni buat review. Kalau contohlah saya hantar dekat InDesign tak lama. Jadi saya kena tunggu dalam masa 2 minggu ke 2 bulan untuk dapat first response. First response bukan accepted, first response. Jadi first response tu daripada chief editor. Chief editor akan buat keputusan sama ada reject atau akan masuk kepada under review. Jadi kita tunggu dekat 2 bulan tu, dia akan beritahu, okey, artikel ni sesuai dengan jurnal kami akan send kepada reviewer. Okey, untuk mengambil masa reviewer tu kadang ambil masa lama. Jadi sebenarnya jurnal tak ambil masa lama, dia hantar dekat reviewer dalam tempoh 2 bulan ke 3 bulan. Tapi kadang-kadang reviewer perlukan extra time, jadi tambah lagi 2 bulan dan sebagainya. Okey, bila dah sampai 2 bulan, panel ni akan tunggu lagi penilaian kedua dan penilaian ketiga. Kalau ada penilaian ketiga lah. Katalah sampai penilaian kedua. So, kita kena dapatkan dua-dua penilai, baru chief editor ambil dua-dua penilai tu bagi kat kita. Jadi, untuk proses kat situ mungkin mengambil masa. Tadi 2 bulan ke 3 bulan ambil masa untuk chief editor bagi keputusan sama ada nak dipanjangkan kepada reviewer atau reject. Dah habis 3 bulan. Jadi nak buat review tu kadang ambil masa 2 hingga 4 bulan. Kat situ dah habis 4 bulan. 4 campur 3 dah 7 bulan. Jadi lepas 7 bulan tu baru kita dapat tahu sama ada kita ada pemutulan kecil ke ada pemutulan besar. Lepas tu kita akan buat pemutulan. So pemutulan kan ambil masa dalam 2 minggu ke sebulan ke 2 bulan juga. Jadi kalau 2 bulan, 7 bulan campur 2 bulan dah 9 bulan. Okay, bila dah sampai 9 bulan, katalah semua dah okey, chief editor akan mengambil 1 bulan nak keluarkan satu accepted letter. Okey, itu dah 10 bulan. Daripada 10 bulan nak tunggu nak online, nak terbitkan dekat website mengambil masa 2 bulan. Jadi dapatlah setahun. Lebih kurang macam itulah. Jadi kalau katakan kalau orang tu nak dapat accepted, kadang-kadang dia dapat 10 bulan. Tak nak tunggu online 10 bulan. Itu yang standard. Tapi kena rezeki kita. Saya pun pernah dapat rezeki saya tak lama. Hantar bulan 2, bulan 3 dah dapat komen dah. Dapat komen, lepas tu saya buat pemutulan, bulan 5 terbit. Itu rezeki. Jadi diorang ni biasa diorang tak cakap, okey artikel ni akan terbit 2 bulan ke 3 bulan. Dia akan cakap daripada 12 ke 36 bulan. Tapi kalau kita dapat rezeki terbit 2 bulan, ada dapat terbit rezeki 3 bulan, okey lah. Tapi sebab tu saya advise kita tulis artikel kena dari awal, jangan ambil last minute. Kita tak tahu yang artikel kita dapat terbit 3 bulan ke, 4 bulan ke, 5 bulan ke, setahun ke. So dia bergantung kepada performance. Chief editor bergantung pada reviewer. Reviewer tu cepatlah. Okey, kemudian ada pemutulan banyak ke pemutulan sikit. Kalau pemutulan banyak, kita pula berapa lama kita buat pemutulan. Tapi kalau proses tu dia buat sampai kat penilai buat kerja cepat, sampai dekat kita buat pemutulan, kita buat ambil 2-3 hari je buat pemutulan, lepas tu kita submit balik. Lepas tu dia orang pun tengok balik, seimbas lalu dan tengok balik. Jadi benda tu okey, patah balik dekat chief editor tu keluarkan accepted letter, tunggulah sekejap. Sebab nak publish kena beratur. Bukan dia tunggu publish dia kena beratur. Kadang kena beratur tu ada yang kena tunggu 2 bulan, ada yang kena tunggu sebulan lebih. Okey. Okey, dapat Iman? Okey, tapi apa-apa pun macam mana nak dapatkan maklumat accurate, biasanya setiap jurnal dia ada author guideline. Dalam author guideline tu dia ada maklumat berkaitan dengan tempoh bahasa. Dan kita pun sebenarnya akan dalam website tu dia ada bagi ruang untuk buat communication. So sebarang pertanyaan boleh tanya dalam ruang box yang disediakan ataupun kita boleh terus email dengan chief editor. Okey. Adakah cukup untuk cover database yang kita belajar pagi tadi, Web of Science, Scopus, MySite dan ERA untuk cara literature, tidak melihat pada publisher? Kalau tanya saya, okey, kalau kita refer pada Web of Science, dia refer kepada semua. Okey, kadang-kadang Scopus, kita refer pada semua jenis Scopus. Okey, MySite kita dah refer dan ERA. Pada pandangan saya, okey, logik dia nampak, kalau saya dapatkan Web of Science dan Scopus tak refer dekat jurnal-jurnal ni pun okey, tak ada masalah.
Kalau kita dah mendapatkan artikel secukupnya. Kan kita punya jawapan tadi menggunakan literature review secara habis-habisan. Okey, siapa yang tanya soalan ni? Okey, ini saya nak cerita pengalaman saya, Nurul Fatma. Okey, kita dah gunakan database, kita dah gunakan Web of Science dan Scopus dengan MySite. Kita cuma tinggal recheck je publisher tadi. Okey, kita check kat Science Direct. Science Direct tadi kita gunakan beberapa keyword dengan beberapa tahun kita cari. Okey, ternyata 80% artikel yang kita jumpa tadi dekat Science Direct tadi dah download dah. Sebab dia adalah berindeks Web of Science dan Scopus. Macam mana kalau jurnal dekat Science Direct tu ada jurnal baru? Contohnya, baru keluar jurnal baru, baru volume 1 dan nombor 1. Okey, saya ulang balik. Okey, you kena faham jurnal ni kalau usia dia setahun, usia dia 2 tahun, senang cerita 3 tahun ke bawah, dia tidak ada indeks Web of Science dan Scopus. Contoh jurnal tu bagus kena dengan bidang kita. Katalah kita nak buat cyber security, keluar jurnal baru dekat Science Direct cyber security. So baru keluar volume 1 nombor 1. Dia bukan dapat indeks Web of Science, dia tak dapat indeks lagi Scopus. Macam mana kita nak dapat artikel tu? Artikel tu kena tunggu 3-4 tahun baru dapat Scopus, baru dapat Web of Science. Jadi kita dah tak lepaslah artikel-artikel dalam cyber security journal. Padahal tajuk kita memang cyber security pun. Sebab tu kenapa Nurul Fatma kena pergi juga dekat Science Direct, lagi-lagi artikel-artikel daripada jurnal yang baru, yang daripada Science Direct, yang belum ada indeks Web of Science dan juga daripada Scopus. Okey, dia akan dapat Web of Science, dia akan dapat Scopus, tapi mengambil masa sebab nak dapat Scopus ni kena tunggu 3 tahun. Lepas dia berusia 3 tahun baru dia boleh mohon untuk dapatkan Web of Science dan Scopus. Tu sebabnya tadi kita kena cari juga Science Direct, kena cari juga dekat Scopus, dekat Emerald. Okey, jadi kalau tanya saya, banyaknya nak kena buat. Okey, tak susah. So bila kita tadi dah download dah, okey, bila kita pergi dekat Science Direct, kita cuma tinggal nak download beberapa artikel je. Sebab artikel tadi semua kita dah download sebelum ni. Pergi pula dekat mana tadi? Dekat Taylor pun sama juga. Kita tinggal nak download beberapa je lagi. Jadi explore tak banyak, 7 je. Kalau dalam kes ni kan. Kalau tanya saya, kalau nak dapatkan literature review secara habis-habisan, itulah teknik dia. Tapi kalau you rasa macam nak pakai Web of Science dan Scopus saja, itu pun dah mencukupi dalam bidang, maka proceed. Saya tak nafikan memang ada setengah bidang. Okey, katakan bidang sains, dia pakai 2 je, Web of Science dengan Scopus, cukup 2 ni je. Dah cukup dah untuk PhD dia. Tapi tengok kalau dalam bidang sains sosial ni, kadang-kadang semua benda kita tengok. Kalau bidang sains ni, dia mudah. Banyak jurnal tu memang Q1, Q2 dalam bidang sains ni. Okey, tetapi untuk social science, saya lebih advise, lepas guna Web of Science, guna Scopus, guna MySite, guna ERA, gunakanlah publisher tadi. Bukan susah pun. Masukkan keyword, okey, kita nak tahun bila dan sebagainya, klik enter. Kalau tanya saya, sebab benda tu mudah dan saya rasa tidaklah menjadi halangan untuk kita meneroka publisher-publisher lain, lagi-lagi publisher iaitu jurnal baru yang betul-betul kena dengan bidang kita. Nanti kita terlepas. Okey. Yep, kita kena update. Saya setuju sangat. Ketika kita dah lepas, kita dah submit, dan masih kat Viva, panel akan tanya, okey nanti ni update lagi. Itu je jawapan saya. Masa you Viva, panel baru cakap, okey nanti problem statement tu okey, tapi problem statement ni lama, update sikit saya nak citation 2021-2020. Okey, pergi dekat bahagian research background pula sebelum tu. Pun sama, minta update lagi sebab isu lama, you kena pakai isu yang baru. Dah kena tambah lagi update. So pergi pula ke literature review. Kenapa literature review lama sangat? Kenapa tak pakai artikel-artikel yang terkini? Dah kita kena update lagi. Pergi dekat bahagian discussion conclusion. Kita site yang lama kena lagi update. Jadi apa yang conclusion kita boleh buat? Sampai dekat Viva pun kita kena update kita punya literature. Jadi sebelum penilai komen, kita update siap-siap. Okey, kita akan ada satu stage transaction transaction daripada peringkat proposal defend dan juga proses kita dapatkan dapatan. Okey, katakan SEM 2 dah selesai proposal, SEM 3 kita dah pergi collect data. Collect data, okey, SEM 5 nak tulis dah. So SEM 5 lah nak menulis dapatan apa semua kan. Jadi SEM 5 dengan daripada SEM 2 ke SEM 5 tu mengambil masa setahun lebih. Kadang-kadang dan merujuk pada setahun lebih tu, katalah kita siap bab 1, 2, 3 tu pada tahun 2021. Okey, tahun 22 ni buat collect data, 2023 baru tulis balik. Jadi kita missing chapter 1 dan chapter 2, chapter 3 tu citation 2022 dan mungkin 2023. Jadi kena update lah. Jadi tambah pula nak tunggu Viva. Okey, katalah kita buat
last bab 2 tu, katalah literature review kita dah buat tu, dah update literature review tu pada tahun 2020. Katalah 2020 kita dah siap tu kan. Okay, kemudian tahun 2022 kita submit tesis kita. So Viva kita 2004. Contohlah 2004 kita punya Viva. Walhal kita punya update kita punya literature tahun bila? Tahun 2020. So mana citation 2021, mana citation 2022, mana citation 2023. Kan nampak kita punya missing. Jadi soalan tu betul, kita kena update time to time. Dia update tapi dia tidak mengubah structured idea kita lah. Takkan nak tukar balik problem statement, takkan nak tukar objektif tak. Jadi kita ambil yang relevancy lah, yang untuk update kita punya penulisan. Okey, ada soalan lain sebelum saya masuk yang seterusnya daripada Sage? Okey, saya tunggu kalau ada soalan. Ada soalan? Kalau tak ada saya teruskan. Okey, kita masuk pula dekat database seterusnya adalah Sage. Okey, Sage ni kita pun tahu dah. Kalau kita pergi dekat library, kalau cari buku research method pun daripada Sage. Cari buku-buku content pun daripada Sage. Cari journal pun banyak Sage. Okey. Alright, kita pergi dekat website Sage ni. Okey. Ini dia punya simbol. Rasanya kenal lah huruf S ni. Okey, dia pada 1965 daripada New York, okey, New Park, California. So publish banyak. Dia memang buku pun banyak, journal pun banyak. Semua bidang business, humanities, social science, science, technology, medicine. Hampir cover semua bidang ilmu. Okey, ini dia punya link, journals, SagePub and com lah kan, com.com. Okey, kita ada klik kat advanced search kat sini. Kita klik advanced search. Okey. So advanced search kat sini, okey. Jadi kita boleh explore advanced search. Okey, ini saya tunjuk dulu ni paparan advanced search. Okey, kita dah boleh masuk, kita boleh gunakan boolean teknik. Nak pakai macam ni pun boleh, nak gunakan lean, lepas tu add performance, add manufacturing pun boleh. Jadi ada dua kaedah lah, nak masukkan keyword 1+1+1+1 ataupun nak buat macam ni. Leans and performance, manufacturing, not services. Okey, dekat sini saya log 2016 hingga 2020. Saya klik search. So bila klik search, saya temukan 14 artikel. Kat sini, kenapa 14 artikel nampak ni? Saya nak open access je. Saya pun terkejut, kenapa 14? Rupanya saya control open access. Tapi kalau you tak nak open access, klik dekat all content. Dalam kes ni saya nak open access saja. Saya klik open access, lepas tu klik search. Jadi ada 14 artikel open access. Jadi semua artikel kat sini boleh dapat full text. Artikel pertama tu Sustainable Manufacturing, Exploring Antecedent and Influence of Total Productive Maintenance and Lean Manufacturing. Saya klik PDF ni. Okey, saya akan dapat full. Saya klik balik download PDF. So saya akan dapat full text. Nampak saya dapat full text. Kenapa dapat full text? Sebab saya tadi pilih yang open access saja. Jadi semua paper open access kita dapat gambar mangga terbuka. Klik je PDF, klik download PDF, kemudian kita akan dapat full text. Okey. Ni kalau nak submit artikel dekat Sage. Okey, klik submit now. Okey. Kemudian submission site, kenalah belajar apa-apa yang patut sebelum kita nak submit. Okey, kita create account, penting apa-apa nak submit kena create account dulu. Okey, lepas tu lengkapkan semua maklumat yang diperlukan. Lagi-lagi yang 4 requirements. Okey, dah lengkap semua. Okey, semua maklumat dah diisi. Okey, barulah kita akan dapat, baru kita nak login lah. So bila kita nak login, kita klik authors. So ada maklumat FAQ and user guide. Okey, kat sini boleh explore juga FAQ dengan user guide ni. Okey, ada FAQ. Okey, next kita nak hantar kan. Kita klik dekat begin submission. So begin submission ada 6 step. Masukkan type, title, abstract, file upload, attribute, author, institution, detail, comment, lepas tu review and submit. So katalah kita nak hantar jenis artikel bentuk research article, klik research article. Kalau review article, klik review article. Okay, sama dekat sini, semua maklumat kena masuk. Kalau tak lengkap memang tak boleh submit. Daripada step 1 sampai step 6 kena lengkap. Okay, kalau dah lengkap semua, okay, save continue. So kita tak boleh nak submit. Nampak step incomplete, tak boleh nak continue. So bila kita tak lengkap, kita tak boleh nak submit. Okay, citation search. Sage pun ada citation search. Kita pun tahu tadi artikel search. Sekarang ni ataupun general search atau advanced search. So kita ada satu lagi citation search.
Yang ini kita kena letak nama jurnal, kena letak tahun. Katalah saya letak kat sini Advanced in Mechanical Engineering, so tahun 2020. So akan keluarlah 2020 ada empat issues. So katalah saya nak tengok April 2020. Ini adalah contoh-contoh artikel April 2020. So saya klik dekat PDF sebab nampak mangga terbuka ni open access lah. So saya klik PDF untuk dapatkan full text. Kalau gambar mangga tertutup biasanya itu tak boleh akses. Kalau mangga terbuka maksudnya kita boleh akses. Okey, kita dapat dah full text yang ni. Okey, next. Lepas Sage ialah Springer. Semua top ni. Kita dah selesai berapa dah? Kita dah selesai Sign Direct, kemudian Taylor and Francis, kemudian selesai dekat Emerald, kemudian InDesign, kemudian Sage. Yang ni yang ke-6 dah. Kita dah kepada yang Springer. Okey. Springer, okey, ada maklumat Springer ni. Memang kita tahu Springer ni memang macam-macam, banyak, lama, dia pun senior dah. Okey, dia ada juga yang berapa yang turut dalam Springer juga, Nature Research, BMC dan Palgrave. Kita pernah dengar kan Palgrave? Pernah jumpa lah buku Palgrave. Jadi Palgrave pun dah duduk bawah Springer. Okey. Okey, ni dia punya link.springer.com. Okey, kita tengok bidang ni. Banyak ni bidang ni. Biomedicine, Business and Management, Chemistry, Computer Science, Earth Science, Economic Education, Engineering, Environment, Geography, History, Law, Life Science, Literature, Mathematics, Science, Mathematics, Medicine, Pharmacy, Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, Social Science, Statistik. Banyak sekali. Okay. So kita nak explore kat mana? Kita klik dekat Advanced Search. So bila kita klik dekat Advanced Search, so kita nak start explore lah. Di paparan ni macam ni. Jadi kita kena masukkanlah keyword kita untuk proses pencarian. So saya masuklah Lean Six Sigma, Management Practice, Organization Performance and Automotive. Jadi saya kontrol data 2012 hingga 2020. Okey, saya jumpa 329 lah dekat sini. Okey, untuk topik ni saya jumpa 329. Okey, ini adalah beberapa artikel dia. 329. So nampak chapter 24, artikel tak banyak, 82 je. Conference paper 41, reference work entry ada 4. Okey, jadi kalau saya nak enhance lagi, saya cuma nak kata okey ni yang saya nak tapi saya tak nak in service. Saya nak tahun 2012 hingga 2020. Jumpa lagi 14. Daripada 329, saya kontrol saya tak nak services, akhirnya menemukan 14 saja. Okey. Jadi kalau kita boleh edit, kalau macam ni kan, saya nampak 14 kan. Saya nak tukar, saya nak tambah, nak buat environment. Nampak? Saya tukar lagi. Lean Six Sigma and Environmental Management. Topik sama, saya tambah lagi Environmental Management. Jumpa 5 je. Daripada tu tinggal 5. So kalau 5 ni, kalau kata not in service. Nampak? Yang tadi tak ada perkataan not service. Saya tambah lagi not services. Dapatlah artikel saya sendiri. Contohnya. Semakin deep ataupun semakin detail kita punya Boolean teknik searching tu, saya akan menemukan artikel yang betul-betul khusus. Okey, yang ni pun sama. Kalau saya klik nama jurnal ni, kalau saya nak dapatkan PDF tak dapat sebab yang ni kena access. Okey, kita boleh juga buat auto search. Kita nak type, contohlah saya type nama Habibin. Okey, lepas tu klik search. So saya ada tak banyak dekat Springer, saya tak banyak artikel. Artikel saya ada 2 je dekat Springer. Paper Sustainable Management Practice in Malaysia Automotive Industry dengan relationship between Lean Six Sigma, Environmental Management System and Organization Performance. Okey, ini 2 topik yang saya hanya terbit dekat Springer lah. So kalau yang pertama tu open access, nampak. So kita klik je judul ni, klik download PDF dan kita akan dapat full text. Okey, boleh dapat full text. Okey, artikel submission. So kalau kita berminat nak hantar jurnal, katalah kita minat hantar jurnal Global Entrepreneur Research, klik register now. So kita kena register macam biasa. Bila masuk tempat orang kita kena register. Okey, make sure sampai complete. Okey, kita pun dah sampai complete, kita klik acknowledgement. Okey, kita dah register complete. So kita pergi kat login page. So kita betulkan ataupun nak change password. Okey, sekarang ni kita boleh klik dekat submit new manuscript sebab kita nak submit artikel. Klik dekat new submit manuscript ataupun submit new manuscript. So dia ada beberapa step. Okey, pertama review, lepas tu kan attach. Jadi kita ikutlah proceed. Okey, lepas tu kita akan browse sebab nak masukkan file, lepas tu proceed. Okey, lepas tu dah keluar color merah lah sebab tak lengkap kan. Jadi pergi pula reference process. Okey, kena add suggested review. Okey, kemudian dah settle benda tu kan kena masukkan additional information pula. Okey, dah masukkan semua communication, lepas tu kita dah lengkap semua, kita try lah nak build PDF approval. Okey, tapi tak boleh sebab masih banyak lagi missing. Kena jawab sampai lengkap betul-betul baru kita boleh klik dekat PDF for approval. Okey, kita dah selesai yang terakhir dah sebenarnya untuk Willy.
Okey, lepas tadi untuk yang sebelum ni ini adalah Springer. So kita dah yang terakhir kita nak hantar dekat Willy juga. So John Willy and Son ni pun sama, buku dia banyak dekat library, sama dengan Sage, sama dengan Springer, sama dengan Rockfleet. Dekat Taylor tu buku banyak dan dia pun banyak dekat journal. Nampak ni, company found 1807. Senior tak senior John Willy ni, kan? Okey, ni dia punya link online, library.willy.com. Okey, kita boleh terus pergi klik dekat advanced search. Bila kita klik kat advanced search, kita boleh search by many keywords. Guna advanced search, kita gunakan 3 keyword ke 2 keyword. Dalam kes ni saya guna boolean teknik je. You all boleh gunakan ni ataupun nak gunakan banyak keywords. So sama je, lean and performance manufacturing in North Sea Business 2016 hingga 2020. Jadi saya menemukan dalam 658. Jadi saya tengok filter, okey sebab dia bercampur dengan buku. So kalau saya nak filter, saya filterkan jurnal saja, tak terlibatkan buku. So open access ada 33. Okey. Jadi saya kontrol kat sini adalah saya nak cuma ambil berapa je. Saya ambil open access, saya pilih jurnal 2016-2020 je. Saya filter ni. Tadi sebelum filter dia menemukan 658. Tapi saya pilih nak jurnal saja, open access saja, dan 2016-2020 menemukan 33. So banyak jurnal-jurnal Willy yang boleh dapat open access. Contohnya macam ni, Environmental Dimension of Additive Manufacturing. Saya klik yang ni. Okey, lepas tu saya klik PDF dan saya dapat full text untuk topik Environmental Dimension of Additive Manufacturing. Okey, kita gunakan Advanced Search Citation. Yang ni kena masukkan nama jurnal lah secara spesifik. Contoh, masukkan Journal of Supply Chain Management, year 2020, volume 56, issue 1, page 10. Klik search, dia akan spesifik lah dekat jurnal yang kita nak tu. Okey, kemudian kita akan tahu bahawa kita nak hantar jurnal dekat supply. Maksudnya kita nak submit artikel dekat Journal of Supply Chain Management. Contoh lepas ni nantilah kan. Cuma dekat sini kita nak tunjuk tadi bila yang kita masukkan citation search, okey, kita cuba nak access tapi tak dapat access lah kan. Okey, kita nak submit artikel tadi, Journal of Supply Chain Management. Klik dekat submit artikel. Bila submit artikel, ikutlah kena register dulu. Lepas tu ikut proses lah. Macam tadi lah. Yang ni saya skip lah. Okey. Ini dah find journal article. Boleh juga nak find journal article kat sini. Search your journal kat sini. Katalah saya nak tengok jurnal apa. Saya nak type quality. Oh, dekat Willy ada beberapa jurnal yang bidang quality. Masuk je quality, kita tahu oh ada beberapa jurnal. Katalah saya berminat dengan jurnal environmental quality. Klik yang kat situ, saya tahulah. Oh ni maklumat dia betul lah. Ni jurnal berindeks. Okey, jadi kita pun nak submit to this journal. Jadi kalau nak submit di journal, submit an article, lepas tu kena register dan sebagainya. Okey, masuklah maklumat yang diperlukan. Okey, maklumat dan requirement tu wajib untuk isi. Masukkan semua maklumat yang diperlukan. Okey, kita kena cukup, kena lengkap kan. Kalau tak lengkap memang tak perlu apa. Katalah kita cuba nak submit je, klik finish. Okey, jadi kita kena make sure yang maklumat tu adalah lengkap lah. Okey, kemudian kita dah boleh login. So kita bolehlah pergi dekat authors. Tadi register kan. Sekarang kita nak submit. So submit ikutlah. Kita nak hantar contohlah research article. Semualah title, running head, abstract, semua ni kena masuk. Kalau tak lengkap, kita memang akan keluar arahan bahawa step is incomplete, so tak boleh nak di-continue. Okey, selesai sudah. Kita hari ini, secara keseluruhan, saya dah cover, kita sama-sama berkongsi, kita dah cover Web of Science, kita dah cover Scopus, kita dah cover Simago, kita dah cover MySite era dulu, lepas tu MySite, kita dah cover Sign Direct, kita dah cover Taylor and Francis, kita dah cover Emerald, kita dah cover InDesign, kita dah cover Sage, kita dah cover Springer, kita dah cover Willy. Jadi 12 database termasuk publisher yang kita dah cover untuk dapatkan artikel jurnal. Okey, jadi part untuk lecturing dah selesai, perkongsian ilmu untuk 12 database pun dah selesai. Jadi saya buka soalan jika ada apa-apa soalan untuk perkongsian hari ini untuk mempelajari semua database. Kalau macam semalam secara total kita ada 30 jurnal 30 database tesis daripada antarabangsa. Kemudian kita tambah satu lagi adalah bagaimana nak dapatkan tesis di Malaysia dan tambah lagi Google application. Itu yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas pula semalam. Tambah pula hari ini ada 12 database dan publisher daripada top publisher saja. Okey, jadi ada sebarang soalan sila kemukakan. Kita ada masa untuk buat perbincangan.
Ada soalan nak tanya untuk ni? Lagi sekali seperti semalam lah, kita habis awal hari ni. And kita pun tak sampai sejam je untuk sesi petang sebab kita memang tak banyak. Kita cuma tadi cover beberapa lagi 5 saja publisher. Itu pun sekadar nak tunjuk bahawa kita boleh gunakan advanced search. Nak gunakan boolean teknik, boleh gunakan banyak keywords, boleh dengan buat filter, nak journal, nak open access, nak filter tahun. So kita boleh download. Kalau benda tu boleh open access, kita boleh download. Kalau tak boleh, dia berbentuk subscribe, kita kena belilah. Ataupun kita kena access melalui library untuk dapatkan full text. Apa yang saya nak kongsi kat sini adalah bagaimana kita kena buka. Selama ni mungkin tak pernah buka dekat Emerald. Pernah buka kat Emerald tapi tak pernah search kat Emerald. Okey, kalau dah search kat Emerald, kita dah tahu dah hantar kat salah satu jurnal kat Emerald. Dalam tu pun kita tak pernah gunakan search. Jadi itu maksudnya gunakan secara habis-habisan lah. Okey, katalah saya duduk dekat Malaysia. Saya tak habis melancong kat Malaysia. Memang betul, tak habis melancong kat Malaysia. Katalah saya orang Johor. Dekat Johor sendiri pun saya tak habis lagi explore. Maksud dia sekarang ni, saya gunakan Malaysia Map. Malaysia Map. Okey, lepas guna Malaysia Map, saya ingat dah cukup dah. Okey, jadi saya perlukan Johor Map. Jadi kat Johor Map pula, saya tak cukup. Kita explore lagi. Saya perlukan map di Muar contohnya. Jadi macam itulah maksud dia. Baru kita tahu, okey, kat Muar tu ada apa, so Johor ada apa, Malaysia ada apa. Jadi contohnya kita dah explore Scopus. Jadi bila dah Scopus, kita temu Emerald. Dalam Emerald, jumpa lagi International Journal A contohnya. Jadi baru kita betul-betul faham apa yang ada, betul-betul artikel kita dah dapat. Itu maksud saya. Kalau kita cakap kita dah pernah pergi Malaysia, tapi kita mungkin tak explore semua. Kalau kita dah pergi Johor, mungkin tak semua tempat kita pergi. Tapi kalau kita cakap Muar, jadi kita kena betul-betul deep lah, habis kena khatam semua kawasan di Muar, contoh. Itu yang saya nak sampaikan, kenapa kalau kita hanya ambil ibu saja, mungkin kita terlepas beberapa artikel penting yang betul-betul ada relate je. Dapat membantu dari segi penulisan kita, elok daripada tajuk, elok daripada bab 1, sampailah ke bab yang terakhir, iaitu bab conclusion dan juga suggestion nanti. Doktor, bila kita perlu hidden info untuk authors, ada part nak blinded manuscript. Oh ya, betul. Bukan tugas kita. Tugas kita masih submit. Sorry, bukan tugas kita pula. Masih kita submit. Okey, Aidawati. Masih kita submit. Sebab tu bila nak submit, kena baca author guideline. Ikutlah baca panduan, bacalah FAQ, tengoklah checklist. Okey, dia minta kita upload. Perasan tak masa submission tadi kena upload file. Okey, uploadkan kita punya artikel tanpa ada nama. Maksudnya kita letak artikel, kita tajuk artikel je. Jadi kita tak perlu masukkan kita punya nama dan affiliation. Okey, satu lagi bahagian, masukkan abstract saja. So kita masukkan abstract. Satu lagi, masukkan kita punya nama, maksudnya nama dan affiliation. Jadi bila kata blinded atau hidden tu, publisher pula, penilai akan dapat artikel kita tu tanpa ada nama. So dia dapat artikel kita yang kita attach tadi tu without name. Itu tujuan dia supaya reviewer tak kenal kita, kita pun tak kenal reviewer. Itu double blind review lah. Dua-dua tak tahu. Kita tak tahu siapa penilai, penilai pun tak kenal kita. Jadi proses tu adalah proses submission. Be careful masa submission. Sebab tu kena ikut guideline, ikut arahan. Dia kata okey, artikel ni okey, attachkan table saja. Oh, kita kena asingkan. Table satu file. Figure satu file. Content satu file. Abstract satu file. Name and affiliation satu file. Tu kena follow sistem yang kita nak hantar tu. Macam mana? Okey, ini box ni untuk masukkan apa? Box ni untuk masukkan apa? Jadi benda tu kena ikut follow lah. Setiap jurnal mungkin ada sedikit perbezaan. Okey. Ya saya. Doktor, ada kemungkinan tak macam artikel yang kita hantar tu memang dia nak kiranya macam dia nak info detail. Terus detail sebab macam ni first submission saya pada satu jurnal ni reject sebab dia bagi tahu sebab APA lah, problem ke APA. Lepas tu saya dah buat dah perbaikilah dari segi formatting apa semua. Lepas tu saya hantar kepada second journal ni. Okey, saya ikut instruction yang first journal tu, dia kata dia nak blinded manuscript. Jadi yang second journal tu saya ikutlah yang ikut blinded. Lepas tu hari ni baru saya receive email tu dia nak manuscript yang full detail dengan author sekali. Kiranya
berbeza lah dia punya instruction tu kan. Yelah, dia sendiri membuat arahan yang tak tepat lah, kan. Okey, jadi saya nak cerita macam ni sikit, saya mencelah sikit je. Apa yang saya buat, kalau saya buat kan, dia ada banyak box dia kan, last sekali others kan, others biasanya. Jadi apa yang saya buat, saya ikut arahan macam tadi, ikut dah habis. Yang dekat others tu, saya masuk full artikel. Kan di kolom kan, okey, so masuk abstract, masukkan blind article, contohlah content article, masukkan table, masukkan figure, masukkan lain-lain, ada kan. Kat lain tu saya tulis nama dia full article dan saya akan attach juga full article. Jadi kalau macam tadi case tadi kan, sebab kita tak masukkan full article yang penuh dengan full article, maksudnya dengan author sampai reference lah kan. Jadi kita letakkan dekat bahagian others. Kalau saya to be secure, saya letak kat bahagian others. Untuk yang full lah kan, kadang-kadang dia minta reference asing, abstract lain, affiliation lain, semua lain-lain kan, tapi dekat bahagian others tu saya letak full article. Saya namakan dia sebagai full article, A sampai Z semua dekat situ. Just in case kalau takut jadi macam tu lah, jadi macam Aida tadi kan, jadi kita letak full article dekat others tu. Okay, saya advise macam itulah. Tapi itulah penting kita labelkan, jangan main attach kan. Kalau kita nak masukkan dia minta reference, jadi namakan file tu reference. Kalau diminta abstract, nama file tu adalah abstract. Saya letak macam ni lah, kita punya lah kan, abstract underscore kita punya tajuk. Ambil korang macam tu lah, jadi mudah lah. Reference underscore tajuk. Jadi prefer macam tu. Jadi bukan salah kita Aida, kalau macam tu salah dia lah. Dia memang minta kita fulfill ikut dia punya step. Jadi mungkin salah kita juga, mungkin kita tak refer guideline ataupun kita refer guideline yang lama. Jadi tak apalah, tu masalah kecil. Tapi tadi yang case Aida tadi, hantar kali kedua dah kan. Kali pertama tu dia reject API, dia tak reject. Maksud dia, kita memang tak ikut format dia. Dia bukan reject apa. So kalau you betulkan format APA balik, you boleh submit tempat yang pertama dekat jurnal pertama tadi. So dia reject no compromise. Siapa yang hantar jurnal tak ikut format, no compromise. So kalau tanya saya pun bukan tak sampai dekat reviewer lagi. Kita baru sampai ke chief editor. Siapa-siapa yang hantar artikel kena ditolak oleh chief editor sebabkan masalah teknikal. Bukan disebabkan idea kita tak bagus. Jadi kadang-kadang kalau pasal APA, kita tak ikut format yang betul, ada benda yang topik tak bersesuaian, maksudnya kita nak hantar je jurnal tu kan. Dan chief editor tengok tajuk ni memang tak sesuai dekat jurnal ni, lepas tu dia consider, dia tolak. Tapi kita consider, mesti ada ayat kan. Okey, betul. APA terus straightly reject. Tapi tak adalah dia kata dia menghalang untuk kita submit kan. Adalah satu ayat kata kita don't hesitate, please fulfill the requirement, make sure your article follow the APA format and you can also submit in this journal again. Macam tu lah lebih kurang kan. So dia tak menghalang untuk kita submit balik di journal yang sama. Tapi itulah, selagi you tak follow APA, tak ada isu lah. Jadi memang buang masa je, penat je nanti. Hantar dekat reviewer, suddenly nanti reject, buang masa. Dia pun tak nak buang masa. So bila no kompromi itulah maksud dia. So kalau you tak follow APA memang tolak tepi. Betul, saya setuju. Dia kan yang tanpa kompromi kan, APA tak ikut. Template, kalau dia dah bagi template kita tak ikut, format dia tak ikut. Kemudian reference. Tengok reference je. Tengok reference jeling je. Dah tahu dah reject lah. Kan? Tengok reference pun dah tahu lemahnya reference. Dia ni nak hantar jurnal kat A, jurnal A pun tak cite. You nak hantar jurnal Scopus, reference pun tak index Scopus. Jadi dia malas nak kompromi sangat, dia reject je lah. Itu belum sampai stage kat reviewer je. So sebab tu kalau orang nak hantar artikel, saya akan check dulu. Bukanlah macam nak mengada-ngada, tapi nak bantu dia. Cuma kadang-kadang bila kita nak bantu orang rasa macam renyahnya. Padahal kita nak bantu. Kalau betulkan, tukar citation, betulkan reference, betulkan format, bahasa kurang sesuai. Tengok satu ayat ni tak sesuai dengan jurnal ni. Kena buat ayat kritis, kena buat sintesis, kena buat summary, kena ada table, kena ada figure. Jadi kena ada citation yang terbaru. Kan, kena ada melibatkan dengan industri sikit, kena refer technical report ataupun mana-mana report. Contohnya, kena ditulis menampakkan antarabangsa, kenapa citation Malaysia saja, mana authors luar negara. Jadi semua perkara itu memang kita semak dan kita kena check sebelum kita kena reject macam tu je. Kan? Dia ada lagi, selain pada APA ada beberapa lagi yang di reject macam tu je. Okay, yang ini dah jawab, yang ni pun dah jawab. Okay, ada soalan visibility. Okay, ada tips tak macam mana nak increase visibility paper or citation? Pilih tajuk yang common ke or cite nama? Okay, pertama kan, hati-hati. Tadi kan kalau kita perasan saya tunjukkan satu slide tadi yang mana ada banyak dapat most cite dengan
high citation. Jadi publisher memang dah tahu dah, okay, ini topik-topik yang dia suka, dia interest. So mana-mana dia dapat tahu, you hantar je artikel, tajuk ni memang contoh dia yang sebelum ni kalau tajuk macam ni boleh dapat high citation, boleh dapat banyak read, banyak view, banyak download. Jadi dia automatically artikel kita akan mudah untuk terbit. Itu dari segi terbit. Okay, selepas itu bila kita follow artikel yang banyak citation, automatic kita banyak citation. Contoh kan, kita punya tajuk lebih kurang dengan paper yang banyak citation. Okey, sebelum ni kita akan cite paper yang otai tu, yang banyak citation tu. Once paper you kita dah publish, perasan tak? Bila kita baca paper otai, dia akan bagi cadangan recommendation similar artikel. Artikel siapa lagi kalau similar bukan artikel kita. Jadi saya baru nak baca ni, researcher baru nak baca bidang artikel otai tadi, automatically saya dapat similar artikel. Jadi saya akan baca dua artikel, dah dapat citation. Jadi tips dia, nak dapat citation tinggi, terbitlah artikel yang mana trending dia banyak orang cite. Topik yang banyak cite, jadi topik itulah yang kita banyak. Okey, jadi kita kena fikir yang tu. Jangan terbit artikel yang maksudnya tak ada zero citation. Jadi refer lah artikel-artikel yang banyak citation. Okey, strategi ni banyak. Contohnya menulis artikel metodologi. Siapa tulis artikel metodologi akan banyak dapat citation. Siapa tulis artikel banyak tulis cadangan akan banyak dapat citation. Siapa tulis artikel letak questionnaire kat belakang, checklist kat belakang, banyak dapat citation. Siapa yang banyak diagram, banyak figure, banyak image, banyak visual dalam artikel, banyak dapat citation. Itulah sebenarnya, kalau you nak tahu, terima kasih soalan tu. Yang banyak dapat citation, itulah paling mudah nak terbit. Kenapa dia senang nak terbit? Sebab dia letak appendix kat belakang, dia letak soal sidik. Jadi bila letak soal sidik akan mudah dapat citation dan publisher akan mudah untuk diterima artikel kita. So artikel kita banyak diagram, banyak framework, banyak kita summary-kan, banyak buat table. Dan bila banyak figure visual table tu, pelajar-pelajar degree paling suka. So bila sebut download, library beli jurnal, dia nak access. Library akan membeli jurnal yang paling banyak di-download oleh pelajar. Jumlah pelajar teramai dalam satu universiti adalah pelajar degree. Degree biasanya download artikel jurnal yang ada banyak gambar. Sebab tu publisher suka yang ada banyak figure, table dan sebagainya. Okey, metodologi. Metodologi merupakan sasaran kepada researcher. Researcher akan type how to calculate sampling, what is mixed method, what is SAMPLS. Jadi searching dekat Google, traffic Google dalam research method paling sibuk. Jadi siapa-siapa tulis artikel berkaitan method, senang dapat citation. Sebab tu kalau tengok buku pun, kalau siapa-siapa you tengok buku, siapa-siapa tulis buku method, paling banyak dapat citation. Itu contoh-contoh yang kita kena lihat lah. Kadang-kadang simple je buat artikel, how to calculate sampling size. Publisher akan ambil artikel kita sebab dia tahu artikel macam ni mudah dapat citation. You ada satu teori baru. What is teori B? Macam tu je tulis tajuk artikel. Sebab ramai orang luar tengah nak belajar apa teori itu. Jadi fikirkan tajuk yang akan dapat banyak orang teroka dan orang akan cite. Itu yang banyak dapat citation. Itu juga favorite chief editor dan publisher dan juga pengurusan jurnal. Kan? Okey. Okey, nanti akan ada. Nanti kita boleh join. Kalau ikutkan nanti you all, kalau you all nak habiskan cohort ni baru nak join pun boleh. Kalau kata you boleh layan dua-dua, yang terdekat awal bulan 3, hujung bulan 2, awal bulan 3. Itu sebenarnya saya buat tu bersama-sama, yang tu akan dipenuhi oleh cohort 17. Cohort 17 akan join hujung bulan 2 ni. Tapi kalau nak join sekali pun boleh. Maksudnya ramai yang akan join peserta tu daripada cohort 17 dan kalau cohort 18 nak join juga boleh. Kalau tak dapat join yang batch yang kelima, ada batch yang ke-6 nanti. Akan ada. Itu pun macam cohort juga. Kalau cohort ada intake 3 kali setahun, kalau pasal kursus artikel 5 hari itu pun ada intake 3 kali setahun lebih kurang. Ada 3 kali intake. 3 atau 4 lah lebih kurang. Dia tak lama. Okey. Okey, ni dah jawab. Ini dah jawab, hidden dah jawab. Okey, ada soalan Rusalbiah. Berapa persen artikel lebih daripada 5 tahun yang boleh kita include dalam literature dan citation? Okey, Rusalbiah, terima kasih Rusalbiah tanya soalan yang teknikal sebenarnya. Saya lihat, saya mengintai jurnal. Bukanlah orang kata citation yang lama ni tak boleh. Logik dia, kita cite teori.
teori ni lama. Kita cite pemilik teori tu 1951. Tak salah. Kita cite dekat bahagian method. Contohlah siapa kan, katalah Nunali. Nunali 1951 tak salah. Jadi ada di tempat-tempat tertentu untuk kita cite yang lama tak ada masalah. Contoh saya sebut kata dia lah teori dari segi method. Maksudnya kita nak tunjuk pelopor. Jadi orang yang asal tu tak ada masalah untuk buat citation yang lama. Ataupun pemilik lama. Kalau orang nak buat instrumen, nak tunjukkan pemilik instrumen yang lama. Kita nak beritahu kita hormat dia. Ini pemilik yang lama. Sekadar nyatakan. Soalan ni kan. Sakat kita nak nyatakan. Okey, kita guna teori Ahmad. Teori yang permula sekali temukan pada tahun 1979. Titik cukup. Tak payah discuss. No debat. Okey. Kita kena berbincang benda yang baru. Terus titik je. Namun, oleh demikian, banyak kajian-kajian terbaru telah menggunakan teori ini. Antaranya Saiful 2022. Sekadar nak nyatakan boleh. Tapi yang citation lama untuk berbincang itu kurang boleh. Melainkan kita bidang law, kita bidang sejarah. Itu tak boleh buat apalah. Itu bidang-bidang yang memang dia akan review artikel yang lama-lama pun. Ikut nature bidang lah. Bidang-bidang lain boleh nak cite yang lama, tapi kalau berbincang, discuss, kena refer artikel yang terbaru. Okay, itu satu. Yang kedua, kita kena tengok jurnal yang kita nak hantar. Kita plan nak hantar jurnal tu. Cuba tengok spek dia macam mana. Kalau tengok dia muka surat pertama pun ni 2022, muka surat pertama pun 2022, 2022, 2022, buka muka surat 2022, 2021, 2022, 2021. Buka muka surat sebelah 2021, 2020, 2019. 2019 cut off dia. Kalau rasa kita tak boleh, cari jurnal lain lah. Okey, jurnal ni friendly. Ada yang 2021, ada 2022, boleh juga 2016, ada 2015, ada 1 2002. Okey, dia friendly sikit. Dan kita boleh masuk. So sekarang ni kita kena tahu kemampuan kita, kualiti kita, kualiti penulisan kita sesuai tak nak masuk satu-satu jurnal. Jadi bila tanya saya, memang jawapan saya standard je. Untuk terbit jurnal sebaik-baiknya kena ada citation 5 tahun terkini. Tetapi atas faktor-faktor yang tertentu, contoh macam teori, macam method ataupun pemilik asal, kita boleh consider. Dan nak tahu betapa rigid atau tidak tu, kita kena rujuk jurnal tu. Contohlah, saya suka dekat Emerald. Emerald ni dia dalam straight ada manja dia. Okay, dia memang nak 5 tahun terkini. Tapi katakanlah saya cite lama sikit, tapi artikel tu dalam Emerald juga, tak ada masalah. Faham tak maksud saya? Okay, saya cite ada tahun lama 2010. Tapi yang saya cite 2010 tu daripada publisher dekat Emerald juga. Saya cite juga 2009. Tapi 2009 tu pemilik artikel tu dekat Emerald juga. Jadi saya nak hantar pun dekat Emerald. Yang kat situ boleh kau team sikit. Tapi kalau katalah kita cite 2009 tapi yang 2009 tu artikel yang tempat mana-mana, biasanya dia tak apa happy sangat. Jadi okey, adalah faham belajar trik-trik sikit dekat Emerald ni. Jadi kita faham, kalau sedikit tips lah kalau nak tanya kan, yang ni memang you kena decide, kena buat. Kalau kita plan, memang kita nak hantar jurnal dekat Emerald, okey, kita dah decide nak hantar jurnal dekat Emerald, so total citation dan rujukan kita memang banyak di Emerald. Itu pegang dalam ayat mudah. Sebab tu kalau tanya saya nak hantar kat mana ni, nak hantar kat Emerald. Cantik. Now, pergi dekat Emerald, pergi cite beberapa artikel jurnal yang terbaru 2022, tak payah cite yang lain dah. Penuhkan citation you dekat Emerald. And ada student saya yang PhD tu, dia pegang saya tips tu. Dia nak try juga. Dia happy dia. Dia cite dekat Emerald 90%. Almost 90% tu citation dia dekat Emerald sebab dia nak hantar ke Emerald. Jadi ada beberapa je jurnal lain yang dia hantar. So saya katakan jurnal lain kena ada juga tau. Tapi biar kasta yang sama. Jurnal lain tu daripada ScienceDirect, daripada Taylor, daripada Springer, okey. Jadi dia hantar. Memang tak ada major correction, minor je. Jadi saya dah nampak dah. Jadi bila kawan seorang tu dah lepas, mulalah, biasalah student ni, dah senang je. Aku dah tahu dah macam mana hantar ke Emerald. Dia pun saya suruh dia bagi talk, dia pun cakap benda yang sama. Dia tunjuk bukti dia lagi. Saya hantar ke Emerald sebab saya cite Emerald je. Habis dia punya tips tu je. Jadi bila saya dengar kawan-kawan lain, saya hantar dekat ScienceDirect sebab saya banyak cite kat ScienceDirect. Okey, saya pergi kat Taylor, speaker pun cakap, if you want to submit in the Taylor, mostly you punya reference dekat Taylor. Jadi clear and cut bahawa kalau kita nak pergi rumah orang, kita kena study dan kita kena bawa spek dia. Jadi tu yang tu kita kena belajar lah. Okay, ada soalan lain?
Itulah soalan apa Aida Wati kan. Reject terus kan kalau APA memang dia tak ada nak ni reference missing. Siapa nak buat? Takkan kita editor nak buat. Tengok 2 pun missing, 3 pun missing. Bye-bye lah. APA kan, aduh jenuh editor pening. Tak ikut APA nak betulkan, jenuh daripada semua ni. Jadi memang kalau tanya saya pun, kalau saya jadi editor pun, memang kita reject lah. Bagi ayat cantik sikit, kita reject lah. Sebab siapa nak betulkan? Takkan editor nak betulkan APA ni? Banyak kan. Takut kita betulkan APA, takut salah. Kan? Lagi-lagi, kan saya kata, kalau Scopus kan milik dia Mendeley. Mesti dia tak keluar je ayat. Kalau ikutkan, kenapalah pelajaran tak guna Mendeley. Okay. Kemudian, kalau nak hantar kat Web of Science kan, EndNote. Kenapa dia tak gunakan EndNote? Jadi, memang dia tak ni sangat lah. Dia tak friendly kalau kita punya quality reference kita tak bagus. Salah format, tak lengkap, salah, tak cukup, typo. Memang dia tak happy sangat. Cakap terus terang ini saya kat, kalau Aida Wati hantar kat ni saya tak tahu. Kalau sign direct memang kejam bab ni. Saya hantar dekat Springer ini kejam dua. Ni dua lah, king. Springer dengan sign direct memang saya pernah ada banyak maksud lebih daripada 3 kali. Kalau saya hantar dekat sini, kalau reference saya tak okey, memang reject macam tu je. Betul. Bukanlah reject tu lah, maksudnya ayat dia lah. Okey, betulkan nanti saya boleh submit balik. Tapi saya setuju dekat sign direct dengan Springer. Dia punya straight lain macam. Kan. Dia memang tapi dalam kursus yang saya cover dah 5 hari tu saya memang tunjuk komen-komen tu, saya tunjuk sekali. Ni komen-komen yang dekat Springer. You tengok komen dia. Saya dapat 17 komen. 15 komen tu semua dekat rujukan je. Bayangkan 17 komen, 15 komen dekat rujukan je. Kuat tak kuat lah Springer. Dia straight dekat bahagian reference. Memang kalau tak percaya, most of the comments, technical comment akan sentuh dekat citation and rujukan. Jadi citation dengan reference tak boleh main-main sangat sebenarnya. Memang itu menggambarkan kualiti lah. Contohlah kan, kalau kita ni memang peniaga lah, katalah saya ni memang buat nasi biryani. Saya nak orang suka makan nasi biryani saya. Tak ada boleh buat spoil satu je, bahan kena cukup. Satu bahan tak dapat cukup, tak dapat brand sama ke, rasa tak dapat. Jadi memang particular, kalau rasa kalau bahan tak ada, tutup kedai. Kalau macam kedai restoran, kedai Thailand tu kan, satu bahan tak cukup, kedai dia tutup. Kenapa tutup? Satu bahan tak ada. Satu bahan tak ada, kedai dia boleh tutup. Sebab dia kata kalau dia meniaga juga, rasa tak sampai. Jadi samalah macam kita ni. Dalam kes kita ni pun sama. So tak boleh main-main dekat bahagian material. Maksudnya kat sini, artikel jurnal bahan tu citation kita lah. So kalau citation kita tak okey, jadi automatically artikel kita tak okey. Kan? Okey, kalau Rusalbiah, kalau tanya saya, Rusalbiah main 2 je dulu. Main Web of Science dengan Scopus. Main dengan Web of Science dengan Scopus dulu. So kalau kata Rusalbiah nak buat topik A, cari jurnal A je dulu. Cari yang besar-besar dulu. Carilah, bukan general lah. Cari yang besar-besar, yang benda-benda yang kita tahu. Nanti esok nak hantar artikel pun mudah. Jadi kita pun cite ialah jurnal yang besar, kita punya authors pun besar-besar kat situ. Jadi kita refer yang tu. Maksudnya jurnal yang biasa-biasa yang macam saya boleh kata my site dengan era tu keep site dululah. So kita memang fokus untuk Web of Science dan Scopus dan kita main top publisher je. So tak payah guna lagi. Hari ni buka Sign Direct. Okey, esok buka dekat Emerald. Esok buka dekat InDesign. Kita main besar-besar je. Termasuk dengan Web of Science. Jadi maksudnya kalau untuk Rusalbiah, saya recommend untuk Web of Science, Scopus. Okay. Kemudian selesaikan pula Sign Direct, Emerald, Taylor, Springer, InDesign, Sage, Willy. Dah. Main yang tu dulu. Tak payah main yang lain-lain. Kan? Sebab itu memang top publisher dan juga database yang besar. Kan? Jadi kalau you refer macam tu, automatically reference ni tak ada masalah. Saya nak hantar dekat Taylor, tak ada masalah. Nak hantar kat Springer, masalah sebab kenapa saya nak hantar jurnal yang berindex Web of Science dan Scopus? Buktinya 100% reference saya semua indeks Web of Science dan Scopus. Jadi memang senang nak terbit lah. Tapi sebenarnya tengok bidang lah. Macam tadi kan ada bidang agama, ada bidang-bidang tertentu, bidang muzik, bidang moral, bidang-bidang tertentu, bidang bahasa. Kadang-kadang tidak semudah disangka lah. Sebab kadang-kadang bidang kita memang localize-nya, contohnya batik. Katalah batik. Batik memang kita tahu kat Malaysia dan beberapa negara ASEAN. Jadi mungkin dekat secara worldwide mungkin tak banyak artikel benda tu. Jadi kita kena apply.
So kalau dekat Malaysia panggil batik, dekat Portugal pun mesti ada nama juga. So kita kena pandai cari artikel yang kena cari macam tu lah. Dia tak boleh cari batik je, dia kena cari produk lain lah. Kalau katalah kita cari pinggan, mungkin orang Malaysia sebut pinggan, dekat negara lain tak panggil pinggan. Jadi kita kena ikut budaya juga. Okey, kita kena cari artikel. Okey, kalau nak cari artikel ada banyak keyword. Kenapa banyak keyword? Kat Malaysia panggil pinggan, tempat lain panggil lain. Itu kena be careful kan. Bidang bahasa, bidang sejarah, bidang geografi. Kadang-kadang kita punya keyword banyak. Sebab negara kita panggil ni, negara ni panggil lain, tempat lain panggil lain. Sebab budaya yang berbeza, kadang-kadang istilah juga berbeza. Jadi untuk pencarian bahan tu memang kena melibatkan secara worldwide dan tengoklah. Kan? Sebab apa yang kita buat sama je. Kita buat, Malaysia pun kena buat, Indonesia kena buat, Turki kena buat, Itali kena buat. Tapi kadang-kadang terminologi yang digunakan itu adalah berbeza. Okay, ada soalan dekat bahagian komen, saya dah jawab semua dah. Kan? Ada soalan Yazid. Berapa banyak yang hendak jurnal dibaca? Susah nak jawab soalan ni. Supervisor kot boleh jawab soalan ni. Kalau tanya saya macam, kalau tanya saya kan, 500 jurnal pun sikit. Tak tahulah kalau orang lain. Bagi saya 500 jurnal pun sikit. Sebab saya ingat saya buat master je. Saya buat master topik saya Six Sigma. Saya kira sebab kawan depan media saya kira. Weh, engkau banyak gila jurnal. Lepas tu kita kira. Kira itu dekat 700. Lepas tu dia macam kagum lah. Engkau ni aku rasa, aku tu bagus kawan lah. Kau ni jadi lecturer tak lama lagi. Walaupun kau memang tak minat jadi lecturer, tapi kau akan jadi lecturer. Baru buat master pun dah 700 jurnal. Jadi bukanlah kita baca habis, tapi kita rujuk kan. Kita rujuk, okay ni. Tapi saya ketika tu agak, yelah zaman muda baca bila kita datang seronok, kita boleh memang, okay baca artikel kita tahu ini artikel spek Malaysia, yang ni daripada UKM ni UPM. So dia cover ni, dia cover ni. So kita cakap pasal 500 tu sikit je. Macam sekarang ni saya banyak berkomunikasi dengan anak saya main kad. Dia adalah kad superhero dia tu kan. Kad tu dekat 1000 tau. Jadi kita boleh tahu pasal 1000 kad tu. Jadi kalau tanya saya, kalau saya boleh tahu 1000 kad, apa pasal saya tak boleh tahu 1000 jurnal? Macam itulah. Kan dalam tu kata dengan anak, orang ni besok kalau dah main 1000 kad, besok 100 buku, 1000 buku pun kau boleh baca. Kan? Boleh cerita, oh ni kad pasal apa, ni pasal ni pasal apa. Jadi kalau macam saya pun, kalau jurnal ni bagus. Kau tengok muka surat tengah-tengah tu ada model, ada theoretical. Kau baca juga dia punya method dia punya research design superb gila. Kau refer juga bahagian cadangan dia detail. Kau boleh belajar cara dia buat cadangan. Oh, authors aku kenal. Authors ni orang Turki. Dia punya bahagian best dekat teori. Jadi kita boleh bercerita tau. Itu pentinglah sebenarnya. Bukanlah kita baca tu kita akan dapat semua, tapi kita akan kenal. Ni paper mana? Oh, paper ni. Tahun bila? 97. Ya aku tak baca lah 97, aku baca 99. Kau ada 97 tukar-tukar. Aku bagi artikel aku 99, kau bagi aku 97. Jadi kan, main artikel pun boleh main macam sistem butter lah kan. Jadi aku ada baca paper Jiju 2022. Dia dah keluar paper 2022. Cerita pasal apa 2022? Kau share kat sikit. Tu maksudnya kalau kita jumpa orang dalam bidang. Jadi kalau tanya saya, tak tahulah. Macam bagi saya, kalau kita kata nilai RM1 kan, kalau RM500 tak banyak pun. RM1 dah cukup dah 500. Jadi susah nak jawab soalan berapa banyak yang hendak dibaca. Kalau tanya saya, semua orang nak banyak. Tapi kadang-kadang kita nak dapat artikel yang khusus tu susah lah. Jadi kalau tanya saya, bukanlah banyak tu kena banyak kan. Kadang-kadang dia balance. Okey, cukuplah untuk artikel ni sebab kita dah boleh jawab untuk objektif nombor 1. Kita kurang artikel untuk objektif nombor 2. Dan you kena fokus cari artikel untuk objektif nombor 2 pula. So, kita kena balance. Oh, kita missing kat mana? Okey, objektif nombor 3 tak ada. So, kita kena cari bahan untuk objektif nombor 3. Jadi, janganlah kita ada 4 objektif tapi bahan kita jurnal untuk objektif nombor 1 lagi banyak. Nombor 2 sikit, nombor 3 lagi sikit. Jadi macam tak balance. So membalancekan kuantiti jurnal based pada bilangan objektif lah kalau tanya saya. So saya ada 100 jurnal lah untuk objektif nombor 1. Is good. Saya ada 100 jurnal untuk objektif nombor 2. Bagus. Saya ada 100 jurnal untuk objektif nombor 3. Sedap sikit telinga dengar. Okey. Kalau supervisor, okey. Saya dah banyak lah 800 jurnal. Umum. Nak detail. Saya dah jumpa dah 100 artikel yang boleh match saya punya objektif nombor 1. Teori dah jumpa, design dah jumpa, method dah jumpa, analisis dah jumpa dan ada sikit cadangan.
Bagusnya pencarian tu. Saya dah jumpa dah artikel OJT nombor 2 pun banyak lebih kurang 100. So semua bahagian-bahagian penting dalam research ada dekat 100 artikel tu untuk membantu untuk saya menyelesaikan OJT nombor 2 tu. Kan? Macam kita nak pergi perang, okey, pergi perang kita ada 3 objektif. Objektif nombor 1 kita nak perang si sana tu. So dah ready dah. Okey, nak perang si satu ni. Kawan tu kata kau kena bawa A. Okey, kau dah bawa. So si B pula kalau kau nak perang sana kau bawa maklumat ni. Okey, kau ingat kita serang sana malam, kau kena buat torchlight. Okey, torchlight kita bawa. Apa lagi? So kita dah baca dah artikel untuk kita bersedia untuk berperang. Dalam kes ni kita bersedia untuk collect data, bersedia untuk buat research. Okey, pergi pula objektif nombor 2. Okey, objektif nombor 2 lain pula. Kan, kita akan main dekat laut. Kita akan berperang di laut. Jadi apa senjata yang kita perlukan? Kita perlukan kapal. Jadi literature kata kena bawa ni, kena bawa tu, kena bawa ni. Cukup tak ni? Tak cukup lagi, kita tambah lagi. Bila kata tak cukup tu lah, tak confident dengan senjata peralatan kita ni, kita perlu banyak lagi. Jadi kita perlukan banyak artikel lagi sebelum kita bersedia untuk buat research untuk jawab objektif nombor 2. Macam itulah cerita dia. Jadi setiap orang berbeza-beza. Kalau orang ada yang sikit lepas, ada orang banyak pun tak cukup lagi. Jadi bab ni dia panggil subjektif lah. Subjektif juga. Susah juga nak kata benda ni. Buku pun tak sebut lah. Kalau ada buku tu main tikam je lah. Okey, untuk bagi tips. Untuk calon PhD kena baca 100 artikel jurnal. Okey, alright. Saya okey je, saya raikan je. Oh, apa ni orang buat PhD tak payah 100 jurnal, 30 jurnal pun okey. Jadi kita nak jadi geng mana ni? Nak ada fan tak? Saya fan baca 300 artikel. Saya fan nak baca 30 jurnal. Saya fan baca 50 jurnal. Kita nak join group mana ni? Yang saya susah, saya tak join mana-mana group lah. Saya kata ikut pada keadaan, ikut pada setting, ikut pada situational, ikut kepada keperluan, rujukkan kepada needs, menunjukkan kepada apa yang ada. Maksudnya apa yang ada. So secara habis-habisan tu kita kena buat. Jadi susah kalau tanya saya nak jawab soalan tu lah. Kan? Sama juga bila orang tanya bila nak buat PhD berapa banyak reference kena ada. Aduh. Kan? Sebab benda tu kita bukan bancuh teh tarik. Teh tarik sukat teh banyak mana, susu banyak mana, air banyak mana kan. Jadi konsep kita konsep alamak. Jadi samalah kata sedekah. Cuba jawab soalan saya. Sedekah nak bagi banyak mana? Kalau ada jawapan tu you terror lah. Sedekah nak bagi banyak mana? Kan? Jadi berbeza lah ikut kemampuan, sedekah ikut kemampuan kan. Jadi kalau tanya saya, ni tips lah. Tips. Fazli, sedekah macam mana? Sedekah subjektif lah. Sebenarnya saya ada formula. Ada formula sedekah. RM1 sehari. Okey, RM1 sehari. Kalau tak boleh, 20 sen satu hari. 20 sen. Dia tak panggil sehari, dia panggil 20 sen sekali. 20 sen sekali. Ayat tu saya gelak tau. Sekali. Macam mana maksud sekali tu? Subuh 20 sen, Zuhur 20 sen, Asar 20 sen, Maghrib 20 sen, Isyak 20 sen lah. Jadi kalau hari tu tak dapat RM1, KPI tak capai, saya terus, terasa lah maksudnya KPI satu hari RM1 je sedekah. Tapi dengan syarat bukan bagi RM1, tak perlu banyak-banyak. Ikut kemampuan, 20 sen je sekali. Jadi subuh 20 sen, Zuhur 20 sen, Maghrib 20 sen, Isyak 20 sen, cukuplah RM1 dalam hati. Itulah nilai sedekah yang betul, konsisten. Kan? Ada lebih-lebih lah. Jadi itulah maksud dia konsisten. Itu je lah kan. Jadi kita tak perlu kan kita baru jadi PhD terus baca 100 jurnal. What for baca 100 jurnal? Tak habis pun. Kita download 100 artikel jurnal, tak habis pun baca. Kalau baca pun kita ni minda kita ni kan sama juga, bukan boleh baca banyak-banyak kan. Kita nak konsisten je. Hari ni kalau baca, saya ada formula nanti saya ajar kan. Okey, dalam satu hari kalau you baca satu artikel jurnal pun dah cukup dah sebenarnya. Yang satu hari baca satu artikel, lepas tu kena rekod lah. Sebab kita tak nak hilang, takut lupa. Lepas baca, kita akan rekod dalam Excel. Nanti kita cover nanti minggu literature. Minggu literature bila kan? Minggu yang ni, minggu pertama kan? Minggu kedua, minggu ketiga nanti. Minggu ketiga nanti kita cover literature. Kan? Saya ingat lagi memang orang biasa je tapi dia nasihatkan saya bagus sedekah. Fazli, sedekah sehari RM1 je. Sebulan tak banyak, RM30. Saya tak nak banyak-banyak dan saya pun tak nak banyak. Saya tak nak terima RM1. Saya nak terima 20 sen je. Cukuplah subuh 20 sen, Zuhur 20 sen, Asar 20 sen, Maghrib 20 sen, Isyak 20 sen. Dapat RM1 hari ni daripada Tuan pun dah cukup. Tapi saya tak nak banyak-banyak, saya nak sekali 20 sen je. Dalam hati, okey, ni betul-betul memang terkena lah. Aduh.
terasa kan. Itulah konsisten tu penting lah. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, kita pun dah jam awal lagi sebenarnya baru pukul 4. Kita ada, kalau ada soalan saya boleh jawab soalan. Seperti biasa lah kita ada 2 video pagi tadi sampai video petang ni. Nanti saya akan kongsikan, macam biasalah slide saya dah bagi kan. Nanti video saya bagi. Dia memang kalau kongsi dia banyak, betul banyak. Semalam pun banyak. Semalam database, hari ni pun database. Tinggal kita nak buat je. Tinggal nak explore, kemudian kita download, kemudian kita susun by folder. Susun by folder ikut keperluan. Banyak tu dalam research. Kalau nak list tu banyak tu. Bab 1 ada outline dia, bab 2 ada outline dia, bab 3 ada outline dia, bab 4 ada outline dia. Jadi kalau kita apa-apa pun kena ada buat satu folder master dulu. Sebab daripada master tu lah nanti kita akan jangan cut copy and paste. Sebab kalau cut hilanglah master list kita. Okey, apa-apa pun kita buka folder tadi, folder objektif 1. Jadi copy masuk folder. Jadi artikel tu masih ada lagi dekat master list. Cuma kita copy, kita masuk kat situ. Jadi research dia banyak. Nanti tak terfikir tau. Maksudnya mungkin terlalu awal untuk kita fikirkan. Kita tak tahu pun sebenarnya artikel yang kita baca tu sebenarnya kita kena copy, kena masuk dekat contribution. Sebab dia punya contribution tu betul-betul best. Betul-betul boleh. Kalau kita refer artikel ni, kita tahu macam mana nak buat bahagian conclusion nanti yang baik. Jadi artikel tu kita tak nampak, kita tak faham lagi. Jadi kita kata artikel ni biasa. Jadi kita delete. Jangan delete, jangan buang. So artikel tu ada kepentingan nanti. Sebab tu kalau tanya saya kenapa saya nak buat cohort ni, first kenapa saya nak buat cohort dalam masa 3 bulan ni, saya nak you all faham bahawa setiap bahagian dalam tesis, setiap yang ada dalam tesis, setiap ada dalam artikel tu penting. Ni penting kat mana? Artikel ni bagus kat mana? Kalau orang tanya artikel ni Fazli, biasanya yang ni tak bersesuaian. Ya ke tak sesuai? Kau dah baca tak research design dia? Weh, research design ni sesuai dengan objektif nombor 1. Oh ya ke? Aku tak tahulah. Tu yang biasa orang tak tahu. Bukanlah kenapa saya cakap macam tu, sebab saya dulu macam tu, saya tak tahu. Kata Fazli, artikel ni baguslah. Ni baca ni teori. Tapi prof ni model. Lah, kau tak tahu beza antara model dengan teori? Tak tahu. Dua-dua ni kau punya kerangka teori. Oh ya ke? Banyaklah saya dah jumpa artikel sebelum ni. Apa kau buat? Ada yang print, ada yang saya tak print, ada yang saya tak download. Orang kata, engkau ni basic pun tak clear lagi sebenarnya. Kita ngangguk je lah masa tu. Betul, saya tak jelas lagi benda tu. Jadi, apa yang saya nak kongsikan pada zaman saya 2008, yalah, master saya buat tahun 2004 kan, tapi 2004-2005 tu macam tak berapa strong lah bagi saya. Saya buat master tu pun saya mengaku banyak-banyak error lah. Tapi betul-betul bila saya mengaji 2008 tu, saya bawa lah benda tu. Dan sampai ke 2022 ni memang kita tahulah kesilapan yang kita buat, kita tak nak you all buat. Jadi betul-betul tesis menguasai setiap outline yang ada dalam tesis. Dan tahu, okay, outline ni kalau baca artikel, apa kelebihan dia kalau baca artikel untuk membantu tulis 1.2. Research background ni kan. Baca tesis, bahagian mana yang kita harus baca dalam tesis untuk kita membantu untuk menulis research background. Jadi yang tu kita akan go through lah. Jadi minggu depan kita akan go through yang tu. Okay. Ada soalan sebelum kita berehat untuk hari ni, untuk kita sambung kepada minggu depan? Ada soalan tambahan, nak tanya apa-apa? Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih kat semua. Banyak soalan saya dapat hari ini. Okay, macam semalam juga kan, kita kat grup WhatsApp pun nampak macam senyap, sepi lagi. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya, still boleh tanya dekat grup WhatsApp. Okay, ada masa seminggu ni kan, kita habis hari ni hari Ahad. Saya tahu besok nak kerja, tapi sambil-sambil cari kerja tu carilah ruang kan. Kalau saya bagi tips, saya nak bagi tips kan. Dah bermula pada besok, cuba pilih 1 jam. Pilih 1 jam untuk belajar menulis. Belajarlah menulis satu perenggan ke, belajarlah menulislah. Ambil satu berenggan dalam 1 jam. Ambil. Saya nak tengok kohort ni, kita bermula, kita selama 3 bulan, saya nak tengok lepas 3 bulan, masing-masing kualiti menulis tu dah macam mana. Okey, 1 hari tulis 1 perenggan je. Tapi nak tulis 1 perenggan tu, saya bagi masa selama 1 jam. Off lah handphone kalau boleh. Tak ada benda-benda lain gangguan.
masa tu menulis. Bukan cari jurnal, bukan apa. Ketika tu menulis. Carilah. Kalau macam hari Isnin, pukul 11 ke 12 malam, contoh, lock sejam. Okay, ada orang yang dia boleh bangun pagi, pukul 3 hingga 4 pagi, terpulang. Ada orang yang dia rasa dia petang dia okey, pukul 6 hingga pukul 7. Ikutlah. Pilih, set dekat handphone, ambil sejam sehari saja untuk menulis. Cukup untuk permulaan. Okey. 23 jam tu nak buat apa? 23 jam yang lain tu. Okey. 23 jam lain tu kita kerja macam biasa, kita beriadah macam biasa, kita beribadah macam biasa, sambil-sambil tu selit-selit. Nak baca apa, nak tengok TV kan, nak tengok Netflix. Sambil-sambil tu buka Sign Direct. Sambil-sambil tengok Netflix boleh download artikel. Itu tak apa, tu namanya kerja. Cari artikel tak apa, sambil-sambil. Tapi tulis tak boleh sambil-sambil. Jadi sejam solid untuk tulis. Jadi satu hari 23 jam tu waktu rehat. Buka lah hari ni, buka Era, buka MySite. Tu 23 jam tu. Nak pergi library, tu boleh. Nak jumpa kawan, nak baca jurnal, itu 23 jam tu. Yang saya nak 1 jam je untuk tulis artikel. Yang tu no gangguan apa-apa pun. Try disiplin. Cuba you fikir, hari ni tulis 1 perenggan, besok tulis 1 perenggan. Apa kita dapat rasa? Jangan fikir pasal betul dan salah. Kita akan dapat feel tu setiap hari gaya penulisan kita bertambah baik. Lepas 3 bulan bermasuk 90 hari secara berturut-turut menulis 1 perenggan, dia akan dapat. Sama jugalah kalau nak kurus pun. 90 hari tak minum air manis, dapat kesan dia. 90 hari kayu basikal tanpa berhenti, akan nampak kurusnya. Jadi konsisten tu sangat penting lah. Alright. Yang baru nak start, cari tajuk dan keyword, macam mana nak bagi tip bila dah celaru nak buat decision buat mana, sebab makin banyak baca rasa banyak nak cover. Okey, yang pertama of course apa-apa pun communication with dengan supervisor sangat penting kalau dah register. Okey, kalau yang belum register kena pinang supervisor sebab everything decision kena bersama dengan supervisor tu skot tips. Yang kedua saya nak beritahu bahawa jangan cari tajuk semata-mata, mula mencari objektif. Kalau you rasa objektif tu jelas, macam mana dapat objektif yang jelas? Bila baca objektif clear, ada teori dia, ada design dia, ada method dia, tahu macam mana nak buat analisis, nampak flow tu, jadi you dah tahu objektif ni best. Okey, carilah objektif. Okey, setiap objektif ada penyataan masalah. Carilah pasangannya. Kalau ada objektif, kalau tak ada masalah, nak buat apa? Jadi bila cari baca tesis ni, temukan masalah dan objektif. Okey, tesis ni aku dah jumpa masalah objektif nombor 1, masalah nombor 1. Tesis ni aku dah jumpa masalah nombor 1, masalah nombor 2, objektif nombor 2. Tesis ni aku dah jumpa dah problem statement ni, aku jumpa objektif nombor 3. Gabungkan tiga tu jadi tesis kita. Kan? Tapi topik lain, konsep sampling kita lain, apa lain. Kalau you baca tajuk, you akan dapat satu knowledge, maksudnya general knowledge. Sekarang ni kalau you baca artikel jurnal, baca tesis, you cuma dapat general knowledge. Tapi kita tak dapat structured and process. Tesis adalah structured and process. Kenapa? Setiap tesis ada masalah, ada objektif. Jadi kita kena decide pembacaan kita berstructured. Okay. Kemudian Nurul Zamratul tolong rekod. Minta maaf saya tak ajar lagi. Rekod tu saya akan ajar pada minggu yang ketiga. Habis baca tesis, rekod dalam Excel. Macam mana nak rekod? Kita ada almost 66 tempat nak kena rekod. Okey, kita kena masuk ke Excel. Okey, tajuk dia apa? Okey, apa penyataan masalah dia? Apa objektif dia? Apa research question dia? Kita akan summary dekat Excel. Kenapa? Kita ni konsep kalau dah baca tesis, nak baca lagi, kita akan rasa mula give up. So sebenarnya baca sekali dan kita akan rekod jadikan summary. So bila kita lupa pasal tesis tu, tengok summary terus, aku ingat dah. Sebab kita sebenarnya, kita ni memori kita ni bila nampak beberapa keyword pun dah mewakili kefahaman kita. Jadi cukup baca sekali dan kemudian kita summary-kan. Jangan baca tutup macam tu je. Ataupun baca highlight. Highlight sesuai tapi tak berapa efficient. Tak berapa structured. Jadi sebenarnya kena record dekat Excel. Kenapa dekat Excel? Excel macam otak kita. Dia boleh sort, dia boleh apply, dia boleh apa, perkemaskan, boleh filter, boleh apa. Tu kelebihan bila kita menulis sesuatu untuk jadikan satu database. Maksudnya saya baca tesis, supaya saya tak nak lupa tesis ni, saya rekodkan perkara penting dalam Excel. Besok-besok saya tak baca pun tesis tu, saya refer balik Excel saya tu, saya dah tahu dah apa komponen penting dalam tesis ni. Bukanlah tak refer tesis tu, maksudnya tesis ni berehat sekejap sebab perkara penting kita dah key in. Jadi baca pula artikel kedua, kita key in.
Baca artikel 3, key in. Tak payah banyak. Sebab tu kata baca satu sehari satu je. Baca satu hari satu artikel jurnal tapi rekod supaya takut lupa. Kan? Alright, itu pada pandangan saya lah untuk yang ni. Ada kat bawah tu, oh better memang kena ada supervisor dulu. Okey, saya memang prefer you kena ada supervisor. Besok-besok supervisor suruh buat tajuk lain. Elok pinang dululah. Tapi untuk peringkat awal nak pinang pun supervisor nak tanya nak buat apa ni kan. Tu peringkat awal ni pun kena dapatkan interest juga kan. Jadi takkan nak pinang supervisor dengan kosong. Jadi mungkin untuk peringkat awal macam tadi Rusalbiah kata kita kena dapatkan general dulu untuk kita sebelum proses nak meminang supervisor dan sebagainya. Itu kena dapat jugalah. So carilah kenalan yang bersesuaian untuk kita memilih supervisor. Tak ada masalah sekarang ni supervisor terbuka. Kalau supervisor ni awal-awal lagi dah tolak kita, okey saya tak nak supervise student. Kalau tak jadi student saya, kalau tak official saya tak nak supervise. Tu awal-awal lagi dah excuse, carilah supervisor lain. Jadi supervisor tu macam ni lah. Belum jadi student lagi dah nampak belang kan. Jadi carilah supervisor yang betul-betul nak membantu kita nanti supaya kita memudahkan untuk pengajian kita. Kalau orang tanya semakin banyak baca semakin tak jelas, semakin banyak baca makin banyak benda tak tahu, makin banyak. Positif lah tu. Jadi Nurul Zamratul welcome to postgrad. Tanya semua orang, kat sini ada berapa orang? Kat sini ada 21 orang termasuk Nurul Zamratul. You bukan keseorangan kita bersama-sama dalam situasi itu. Normal. Itu normal. Yang tak normal, ya aku baca-baca tapi aku tak dapat apa-apa. Ya baca-baca makin tak faham. Baca-baca macam banyak benda aku tak tahu. Baca-baca rasanya jadi banyak benda kena ambil tahu lagi. Jadi itu sihat, itu normal. Jadi you tidak berseorangan lah. Tu statement tu sama dengan saya lah. Saya pun rasa macam tu juga. Jadi normal. Bukan disebabkan nama you Nurul, nama saya Nurul kita sama tak. Bagi saya kita normal. Siapa-siapa yang sedang mengaji kita akan dapat rasa situasi itu. Jadi you bukan berseorangan lah. Okay, kalau tak ada apa-apa kita break dulu. Kita sambung minggu depan secara official tapi in between tu memanglah by Monday sampai Friday tu adalah benda-benda yang kena buat. Ikutkan saya full khusus. Saya memang tak ada break sampai 31. Saya tak ada jadual saya sampai 30 hari bulan. Jadi kalau nak jumpa saya kata bos saya baru tanya, "Bos, 31 baru okey. Hari lain habis. Habis 85 95 habis. Khusus ni khusus kat sini, khusus ni habis." Jadi saya memang dah simpan hari Sabtu dan hari Ahad dengan kita. Jadi tapi waktu macam ni lah gap ni kan, nak tunggu maghrib ada gap kat sini, memang yalah kadang-kadang kita dengan handphone tiba-tiba you tanya bolehlah reply dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, kita jumpa lagi minggu depan untuk topik bab 1. Saya tahu saya pun faham sangat. Saya pun kadang-kadang yalah saya faham. Saya ambil hari Sabtu dan Ahad, ada tempat macam Johor, macam Kedah, macam Kelantan, hari Ahad kerja kan. Jadi tapi saya nak kena beritahu juga minggu depan dua-dua tu sangat penting, Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu kita akan betul-betul orang kata tapau sampai habis apa itu bab 1. Kemudian hari Ahad tu kita akan ada buat sedikit menggunakan template, ada sedikit hands on lah. Maksudnya dah kita dah faham hari Sabtu, so kita nak apply. Jadi apply tu kita akan gunakan beberapa template. Ada beberapa template. Maksudnya kalau kata template yang 2000 cohort 17 tu dah new template. New template. Mungkin saya ada tambah sikit-sikit lagi ke? Sebab saya nampak macam saya kena tambah sikit. Sebab saya nampak cohort ni tak ramai. Jadi rasanya macam ni lah nak fulfillkan, nak cukup sampai pukul 5 petang tu saya kena tambah sikit lagi. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf ada kekurangan dan kesilapan. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat petang. Terima kasih semua. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih.